Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay guys, first kali aku nak minta maaf kalau korang tengok video ni agak menyeramkan sikit sebab aku pakai telekung. Actually aku dah malas sangat-sangat sebab aku tadi isyak. Lepas tu aku rasa macam malas lah nak iron tudung dan sebagainya, nak over-over kan. Sebab aku nak cerita santai je sekarang ni. And aku rasa okay tak apa, rakam je. Aku nak share dengan korang. Okay, cerita yang aku nak cerita dengan korang ni adalah pengalaman aku terjadi di rumah. Okay, dulu bapa aku masa kahwin ada beli satu rumah ni tau dekat Ipoh. So masa tu aku stay lagi kat Cameron tau. Tapi ada satu ketika tu bapa aku macam plan nak cantikkan balik rumah tu sebab sebelum pada dia nak cantikkan rumah tu ada orang sewa kat situ. So bila orang tu dah habis kontrak sewa, dia dah tak ada orang kan. Jadi bapa aku pun macam renovate lah sikit-sikit. Bukanlah renovate keseluruhan pun, macam repair-repair dapur dan cat-cat balik bilik apa semualah. So rumah ni adalah kawasan perumahan apa orang panggil rumah teres tinggal biasa tu yang jenis rapat-rapat tu kan, dekat Ipoh. Jadi punca aku nak cerita kat korang ni, sebenarnya cerita ni dah lama lah, bertahun yang dulu-dulu masa aku sekolah lagi. Tapi membuatkan aku jadi teringat dan nak share dengan korang ni adalah kerana semalam lagi sekali aku tengok cerita ada dekat View ke Netflix ke mana entah. Ada satu lakonan ni, rupa makcik tu sebiji macam yang aku pernah nampak dekat Ipoh tu. So aku rasa macam nak share dengan korang. Dia bukanlah nak maksudnya bukanlah yang aku nampak tu makcik yang cerita tu sebenarnya pelakon ke apa ke tak. Maknanya rupa dia lebih kurang dengan yang jemaah aku nampak tu. Macam tu. So itu yang membuatkan aku teringat peristiwa waktu pergi kat rumah yang masa kita orang nak renovate tu. Kisah kali ni dia agak biasa sahaja, just nak share and nak bagi tahulah apa yang sepatutnya dan apa yang tak sepatutnya, which is apa yang salah aku buat pada waktu tu. Dan kalau boleh, kalau aku dah cerita kat korang ni, korang macam jangan buatlah macam apa yang aku buat tu kan. Jadi cerita dia bermula pada satu hari tu, kita orang daripada Cameron pergi ke Ipoh untuk nak mencantikkan rumah tu lah. So rumah tu memang keadaan dia, ya Allah, teruk sangat-sangat. Kau faham tak, rumah yang kau bagi orang sewa jarang orang nak tinggal cantik. Jadi kisah ini, rumah tu memang teruk, bak kata kasar barai lah. Dapur pun tunggal langgar singki pun hancur apa semua. So bapak aku ni macam nak memperbaharui lah, tukar dia punya mozaik apa semua. Tapi kita orang tak panggil tukang tau. Kita orang buat, kita orang macam kita orang gotong royong. Maksudnya family aku dengan family adik-beradik bapa aku yang duduk dekat Ipoh juga. Jadi diorang lah tolong gotong royong sama-sama kita untuk mencantikkan rumah tu. And part aku, sebab masa tu aku macam kira macam yelah budak-budak mentah lah kan, sekolah menengah. Jadi aku just tolong cat-cat macam tu. So kat rumah tu ada 3 bilik. Ada satu toilet ke 2 toilet, aduh aku tak ingat lah, tapi lebih kurang macam itulah cerita dia. Bilik yang pertama tu memang menghadap tingkap yang kat pintu depan. Bilik tengah tu tengah-tengah lah. Bilik belakang tu memang menghadap ke belakang. Jadi bilik tengah ni adalah bilik yang paling besar, di mana dia tinggi ke atas. Korang boleh bayangkan rumah-rumah style zaman lama tu kan. Jadi masa tu memang semua busy ambil tugas masing-masing. And kita orang kerap gila berulang ke rumah tu untuk ni lah, untuk settlekan mana yang tak settle kan. Jadi ada satu ketika tu, waktu first aku bukanlah first day, ada hari keberapa tu yang punca starting aku kena gangguan tu. Kita orang datang waktu tu petang. Okay, time tu nak dekat-dekat dengan maghrib lah. Jadi hari tu aku nak cat tau bilik tu. So masa tu bukanlah aku cat seorang, maksudnya campur lah, kejap lagi abang aku cover ke, bapak saudara aku ke, macam tu lah lebih kurang. Aku pun dah tak berapa ingat dah kisah dia. So aku just cerita-cerita macam tu dan aku nak cerita apa yang aku lalui tau. Masa tengah cat tu, mula-mula sekali bilik belakang tau. Bilik yang belakang maknanya nampak belakang, nampak ke belah belakang yang ada longkang semua tu lah, dekat tengah-tengah tu. Jadi waktu tengah cat tu, aku terdengar ada bunyi siulan tau. Siulan yang macam, aku tak nak buat, tapi bunyi orang bersiul tu, tetapi siul yang ada macam irama. Maksudnya dia macam ada sedikit bunyi macam lagu kot, tak silap aku. Lepas tu bunyi siulan tu makin kuat. And pertengahan lepas bunyi siulan tu, ada bunyi macam orang batuk. Batuk yang macam batuk kering yang teruk. Tapi kebiasaannya batuk tu bunyi macam batuk orang tua lah.
macam teruk. Lepas tu aku sampai tercakap macam ni, amboi teruknya batuk. Aku macam tu lah lebih kurang ayat aku masa tu kan. So tiba-tiba batuk tu bunyi senyap. And aku pun keluar. Aku tengok bapak aku waktu tu tengah buat dekat dapur. So aku tanya kat bapak aku, ayah ke batuk tadi kan? Macam tu lah soalan aku. Lepas tu ayah aku cakap tak ada kan. Sebab masa tu waktu bapak aku buat tu, dia sambil isap rokok kan. So aku macam fikir bapak aku kot. Sebab yelah, kadang-kadang kan kalau orang tak kena gaji isap rokok boleh batuk. So aku pun pergilah kat ruang tamu pula. Aku pergi kat ruang tamu, masa tu aku tengok mak aku tengah macam sediakan makanan lah. Macam dia tengah nak jamu kan, goreng pisang ke apa entah macam tu. So aku tengok keadaan kat situ semua macam tak ada apa-apa. And aku pun pergi balik kat bilik tu. Masa aku kat bilik belakang tu, aku dengan kakak aku, tak silap, dengan kakak aku ke dengan mak saudara aku ke dengan abang aku tak ingat siapa di samping aku tu. Yang pasti aku bukan keseorangan. Lepas tu sambung balik chat separuh jalan. Sambung balik chat. Separuh jalan lagi tu dengar balik bunyi siulan tu. Lepas tu bila aku diam, aku tak teruskan chat tu, bunyi batuk datang lagi. And bila aku dah terkejut sebab batuk dia tu macam ujung-ujung macam tu kan. Aku rasa macam terkejut. Aku nak keluar lah. Aku macam dah rasa takut. Sebab bilik tu memang macam dia tak besar mana tapi dia tak kecil mana. So ruang tu macam bila kosong kau nak chat, dia akan rasa macam seram tau. Jadi bila aku nak pusing, masa aku tengah chat tu kat sini, jadi aku menghadap sini. Tempat yang ada tingkap di sini. So bila aku nak pusing mengarah ke tingkap tu, aku ternampak jelmaan orang tua. Kenapa aku cakap jelmaan orang tua? Sebab dia tak ada telinga. Dia tak pakai tudung. Dia nampak rambut tapi dia tak ada telinga. Memang tak logik lah, mana ada orang tak ada telinga. Kalaupun orang tu OKU ke macam mana ke, dia tak nampak macam tu. Dia tak nampak yang pelik. Faham tak? Jadi bila aku tengok benda tu, aku nampak perempuan tu, aku terkejut. Disebabkan rupa perempuan tu lah yang aku nampak kat cerita yang aku tengok kat mana iklan dekat View ke Netflix aku tak ingat, yang membuatkan aku teringat kisah ni. Macam aku terkejut, maknanya ada muka yang lebih kurang macam ni. Tapi cerita yang iklan aku tengok tu cerita hantu. Jadi bila aku nampak tu yang membuat aku teringat kisah ni tau. So bila aku nampak perempuan tu, aku memang terkejut sebab rupa dia sangat-sangat menyeramkan. Dan dia tak ada telinga. Lepas tu korang boleh imagine tak, muka dia kedut, yang kedut nampak macam dah nak jatuh tu. Lepas tu kan mulut dia macam ni, rapat betul-betul macam tu. Aku memang terkejut and aku macam terus lari ke ruang tamu. Pada masa tu, aku macam masa kejadian tu, aku tak terfikirlah benda ni adalah makhluk kejemaah tu. Tetapi dalam masa yang sama, aku still rasa takut. Cuma aku macam terfikir mungkin juga hantu. Waktu tu kan masa sekolah kan. So anggap macam tu lah, aku anggap macam tu. Aku pergi kat mak aku, cakap, Umi, tahu tak ada makcik dekat belakang tu, macam terkejut lah apa semua. Mak aku cakap, apa? Sinilah teman, aku panggil. Lepas tu masa tu dekat dalam bilik tu, aku tak, yang macam aku cakap lah, aku tak tahu siapa partner aku tu, dia stay kat dalam bilik tu. Tapi aku nak mak aku, sebab kekuatan aku mak aku. Jadi mak aku pun pergi kat bilik belakang tu. Bila mak aku pergi belakang tu, apa dia? Tak ada apalah. Tak ada apa-apa. And then habis kat situ lah, aku macam just nampak macam tu je. So masa tu keadaan yang menakutkan, sama ada aku tahu benda tu hantu ataupun sama ada benda tu adalah manusia waktu kejadian tu. Dan sekarang ni aku tahulah sebab aku ingat dia tak ada telinga, yang membuatkan aku terkejut. Jadi lepas peristiwa tu, itu kejadian kat bilik belakang, aku dah jadi macam tak syok sikit. So aku nak duduk kat bilik belakang tu pun aku dah tak berani. Tapi bilik belakang tu memang sesuatu. Bila duduk sekejap pun dia akan rasa aura-aura seram, di mana rasa macam diperhatikan. Tapi dalam rumah tu tak ada tau. Tapi masa first kita orang masuk rumah tu, sebelum rumah tu dah direnovate, maksudnya sebelum cat apa semua, memang ada jelmaan-jelmaan pelik. Ada budak berlari dekat dapur, ada benda terbang terus masuk ke bilik tengah tu. So masa kita orang tengah nak cat-cat tu, bapak aku tanyalah, macam konon-kononnya sekiranya kita orang pindah lah daripada Cameron, kita orang nak duduk situ, macam acah-acah macam tu lah, lebih kurang time tu. So masing-masing macam nak cuk bilik tau. Macam okay, bilik tengah ni nanti kamu duduk ni, bapak aku cakap macam tu kan. Jadi aku macam lega. So bilik belakang tu bapak aku cakap mungkin bapak aku akan duduk bilik belakang macam mana, entah borak-borak macam tu kan. So aku macam dah lega sebab aku tak pergi bilik belakang. Tapi aku tak cakap dekat mak ayah aku apa semua, aku diam je. Lepas tu kita orang chat bilik yang tengah tu. Aku ingat kan tak ada apa-apa tau. Ada satu hari tu, masa lepas settle chat, tapi tak settle sepenuhnya, maksudnya settle separuh sebab bilik tengah tu tinggi. Jadi sebelum settle cat tu, barang-barang cat apa semua, berus apa semua, kita orang letak dekat dalam bilik tengah tu. And kita orang nak duduk kat ruang tamu nak makan. Tiba-tiba terdengar macam ada orang kacau air, kacau cat tau, macam tung 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 kan. Lepas tu aku macam tengah nak makan tu, aku boleh stop.
And then aku tengok persekitaran, aku tengok orang lain macam relax je kan. Lepas tu aku tengok kat bilik tu, dalam bilik tu pintu dah terbuka separuh. Lepas tu bila aku dah dengar bunyi tu, aku pandang kat bilik tu. Lepas tu benda, ada satu jelmaan ni macam lembaga pun, sebab dia berbulu-bulu. Lepas tu aku nampak dia punya tangan, memang jelas nampak macam bulu tau. Lepas tu dia keluarkan macam tu ternampak, tapi hitam. Lepas tu aku macam, apa benda tu kan. Lepas tu bila aku perhatikan saja, aku nampak kayu yang cat tu bergerak. Lepas tu bila dah settle makan apa semua, aku pun nak masuk dalam bilik tu. Aku ajak kakak aku. Bila aku masuk dalam bilik tu, kan nak sambung cat kan, memang ada cat tu macam, faham tak, dinding tu sepatutnya belum dicat lagi, dah cat separuh, tapi di bahagian bawah tu ada separuh cat, macam seolah-olah ada orang yang mengecat kat situ. Tapi dia tak jelas, tapi cat tu masih macam basah-basah lagi. Lepas tu aku perhatikan, aku macam diam. Dan aku tahulah benda tu yang mengacau, yang membuatkan cat tu separuh kan. Aku terus diam, aku tak kata apa-apa, aku keluar. Aku terus macam, aku kata aku tak larat nak buat kerja. Lepas tu, begitu nak malam, masa tu kita orang memang nak balik dah, sebab kita orang tak tidur situ pun, sebab memang tak ada apa-apa. Kita orang akan tidur rumah mak saudara kita orang. Tetapi malam tu kita orang macam lambat, sebab bapak aku cakap dah maghrib, bapak aku nak solat dulu kat situ kan. And masa tu lah, siapa kat luar, abang aku ke siapa kat luar, aku tak tahu. Lepas tu aku nak panggil lah dia kat luar. Aku dah tak ingat lah siapa kat luar tu. So aku buka pintu kan. Jadi masa aku buka pintu tu, aku nampak 3 orang budak-budak dekat bahagian tepi rumah aku tu tengah mengintai aku. Tapi semua botak dan semua muka pucat sepucat-pucatnya. Aku terkejut. Lepas tu aku panggil tahu kat mak aku. Aku cakap, Umi, ada budak-budak kat luar tu. Tak apalah, masuk-masuk. Dekat situ juga aku ada nampak jelmaan kucing ajaib. Ayat dia macam drama sikit kan. Bukanlah jelmaan kucing ajaib macam mana. Kucing tu sangat-sangat unik. Dia punya telinga macam telinga rusa. Lepas tu dia punya bulu tu kembang-kembang berkilat. Cantik sangat, nampak unik tau. Bagi aku, panggilan aku lah macam kucing ajaib. Tapi sebenarnya itu jelmaan sahaja. Tapi memang cantik. Aku macam nak tangkap dia, hilang. Dia lari-lari hilang macam tu je. Dia masuk ke satu lubang belakang. So faham aku, rumah tu memang keras tau. Lepas tu, lepas aku dah nampak perkara-perkara macam tu, aku jadi macam kurang berminat lah dengan rumah tu kan. Lepas tu aku nak cerita kat bapak aku, tapi masa tu bapak aku tengah busy. Sampailah satu hari tu dah siap, bapak aku dah semua dengan bapak saudara aku semua dah settle pasang mozaik dekat dapur tu. And baru kita orang lalu ke dapur. Bahagian belakang dapur tu semak samun. Lepas tu dia ada kawasan apa macam jalan sikit kot ke rumah kat belakang tu. Aku tak ingat lah persis apa benda kat belakang tu. Yang pasti masa aku buka pintu belakang tu lah, aku nampak satu lagi jalan lain tau. Maksudnya rumput, kalau rumput semak samun kat belakang tu macam dekat sekitar situ, dia ada satu lagi jalan menurun ke bawah. Maksudnya dia ada macam rumput biasa semak samun tu, tetapi dia ada lubang yang turun ke bawah sangat-sangat dalam. Kalau orang tengok mungkin orang akan cakap itu lubang ular kan, lebih kurang macam tu. Tetapi bila ayah aku ke mak aku ke tengok ke, tak ada apa-apa lubang. So dia tak nampak. Jadi aku je nampak. Sama ada lubang tu lubang sesuatu yang lain ke, ataupun lubang tu adalah lubang jelmaan lubang ular di mata aku ke, wallahu alam. Yang pasti itulah yang aku nampak. Nak dijadikan cerita, nak perkemaskan lagi lah, memperingkaskan lagi cerita aku, di kawasan situ, aku tak heran lah, aku tak tahulah sama ada rumah tu, sebab rumah tu lepas tak ada orang sewa, memang rumah tu ditinggalkan kosong ke, ataupun memang ada orang, aku tak tahu sangat sejarah kisah dia. Yang pasti bila satu saat tu aku duduk kat luar, memang jauh sikit daripada rumah tu, aku tengok persekitarannya, rupa-rupanya dekat situ ramai sangat yang membela. Maksudnya benda tu ada kat atas rumah diorang. And then benda tu jugalah yang berlari-lari yang lalu dekat kawasan perumahan tu. Rumah aku sendiri pun memang dah ada yang menetap. Maksudnya mungkin waktu rumah tu ditinggalkan beberapa lama, benda tu hinggap dan duduk dekat situ. So rumah tu memang ada penghuni lah. Sebab kita pun sebenarnya kalau ikut-ikutkan, rumah tu tinggal 3 hari pun sebenarnya dah quite tough dah untuk benda-benda tu hinggap kan. Lepas tu ada satu lagi kesilapan di mana yang aku nak bagi tahu kat korang ni. Ada satu ketika tu, waktu tu nak dekat-dekat maghrib, aku sakit perut. Aku pergilah toilet dia. Masa aku kat toilet tu, mula-mula tu aku tak rasa apa-apa. Lepas tu aku rasa macam seram-seram sejuk. And then aku tahu kalau aku pusing belakang, mesti benda tu ada kat belakang aku. Jadi aku pun menyanyi. Lepas time aku menyanyi, itulah yang aku rasa macam ada orang tarik-tarik rambut aku. Jadi lepas aku dah keluar, betul-betul memang tengah azan. Faham aku, mungkin bila time-time macam
Sebab tu lah orang kata kalau azan diamlah, jangan menyanyi, jangan bercakap. Kebanyakan orang tua akan berpesan macam tu kan, tanda satu hormat lah. Tanda satu lagi di fahaman aku lah, apa yang aku lalui ni, okey, dah azan, lepas tu aku menyanyi, so benda tu kacau aku. Maksudnya dia nak cakap, mungkin dia ingat aku ni pun geng dia kot. Aku ni maknanya jenis macam, aku pun seronok. Maksudnya aku tak ada pun rasa hormat terhadap azan tu ke, bahawa malam. Yang pasti memang lepas aku menyanyi dan that time azan, aku kena gangguan tu. Maksudnya dia memang tarik rambut aku. Nak dijadikan cerita, dia memang itulah dia. Sebab tu bila azan ke, bila nak dekat maghrib lah, orang tu akan cakap jangan keluar rumah. Sebab masa tu lah mereka lalu lalang, mereka tengah rancak tu tak. So itulah dia kesilapan aku. Dan kalau korang nak tahu, benda ni kan aku cakap aku tengok cerita, lepas tu aku macam teringat balik rupa dia. Lepas tu malam tadi aku tidur seorang tau. Malam tadi kan, masa aku tengah tidur tu, aku rasa macam tak selesa. Satu, aku sakit, tapi aku rasa macam lain sikit. And then aku terlelap, aku mimpi buruk tau. Aku mimpi buruk gila. And then dalam mimpi aku tu, jelmaan makcik tu ada. So hari ni kan, daripada siang tadi lagi sebenarnya aku tu fikir-fikir, nak cerita ke tak nak. Tapi aku rasa macam kalau aku tak cerita, lama-lama aku lupa. So aku rasa macam kenapa tiba-tiba aku teringat pasal tu kan. Tak apalah, simpanlah kat YouTube kan. So aku share lah dengan korang kisah dia. Aku faham kisah ni tak seram mana tau, tapi dia sekadar untuk perkongsian lah. Sebab aku rasa macam tiba-tiba teringat dan tiba-tiba benda tu menghantui semula. So untuk pengetahuan korang lah, kalau korang tak tahu kan, macam mungkin ada setengah orang kata, sis, sebab aku terima banyak sangat soalan orang tanya, sis, kalau sis borak-borak macam ni, benda tu tak kacau ke? Okey, untuk pengetahuan korang, ada banyak lah juga, lebih kurang banyak selama aku buat cerita kat YouTube ni kan, aku bercerita dengan korang apa semua ni, ada banyak sangat benda-benda yang terkait. Maksudnya bila terkait dan selang sehari ataupun pada masa aku bercerita, dia akan muncul gangguan yang sama. Maksudnya gangguan yang sama waktu aku nampak tu, dan pengalaman tu aku share kat korang, and dia datang di persekitaran aku ni. Lepas tu ada juga time kadang-kadang tu aku bercerita dengan korang kisah-kisah yang lepas-lepas ni, tapi benda-benda yang tak kena-mengena yang datang. Tak tahulah dia tahu ke apa ke, aku tak tahu apa kaitan benda-benda ni. Tapi biasanya orang cakap bila kita bercerita tentang dia, kita bercakap tentang dia, dia tahulah kita tengah bercerita tentang dia kan. So dia datang macam tu. Jadi kalau korang asyik tanya kat aku soalan, kau tengah buat video ni ada ke tak, jawapan aku macam tu lah. Ada cerita yang dah berlalu lama dah. Macam contoh masa aku cerita kes Istana Bilah tu kan, dah lama dah, selama berapa tahun dah. Ni pun sama juga. Sorry, ada cerita tu dah lama dah, tapi tiba-tiba boleh muncul balik. Dia maksudnya aku tak tahulah aura tu macam mana ke. Susah lah nak cakap sebab aku tak kaji habis bahagian ni. Cuma apa yang aku lalui macam tu. Walau bagaimanapun, apa yang aku mampu cakap kat korang, tak kisahlah seteruk apa ke, sekuat apa ke, gangguan macam mana ke, kita pegang pada satu je, dia pun makhluk Allah. Jadi anything happen, kita berdoa pada Allah. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu berani. Hidup kita kena simple je. Jangan terlalu obses dengan benda-benda yang macam ni. Tapi dalam masa yang sama kita percaya dia wujud. So guys, sampai di sini sahaja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa atau gurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kesilapan kekurangan itu datang daripada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.